So, cikgu start record untuk rujukan grade 6 angka. Baik, bagaimanakah rujukan grade 6 angka? Okey, jom kita tengok. Baik, rujukan grade 6 angka, dia berbeza sedikit daripada 4 angka, iaitu rujukan grade 6 angka pula digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik, dengan lebih tepat. Contohnya, bangunan sekolah, masjid, puncak bukit ataupun kilang. Macam mana nak baca dia, cikgu? Okey, begini. Jom kita tengok rujukan grade 6 angka. Dia begini sebenarnya. Let's say, katakanlah kamu diberi kertas ini, kemudian kamu nampak ada kilang kat sini. So, soalan tanya. Soalan tanya iaitu, apakah rujukan grade 6 angka bagi kilang? Jadi, cara nak baca dia adalah begini, iaitu kamu kena bahagikan dulu. Bahagikan dulu, kepada 10 bahagian. Iaitu daripada 31 hingga 32 ni, daripada 31 hingga 32 ini, kamu bahagikan kepada 10 bahagian yang kecil-kecil. Iaitu bermula dengan 31 ni kosong, kemudian kamu kira 1 kat sini, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So, kamu bahagikan kat situ. Jadi, kalau kamu perhatikan, yang di tengah-tengah ni adalah 5. Dan kilang ini terletak di sebelah 4. Nampak tak? Sebelah 4. Jadi, apa yang kita buat iaitu kita ambil nombor ini 3, 1 dan 4. Jadi, kita letakkan di hadapan dia, iaitu RG RG 314. Nampak tak? 314 ni dikombinekan letak kat depan, RG 314. Manakala untuk yang kilang, untuk bahagian garisan utaraan, kita tengok 53 ni dan 54 ini. So, kita kena buat dia punya garisan yang kecil-kecil di antara 53 hingga 54. Caranya iaitu kita bahagikan daripada bawah kosong, kemudian kita buat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So, bila kita dah bahagikan kepada 10 bahagian itu, kita tahu bahawa kilang ini terletak bersetentang dengan nombor 3 kat sini. Jadi, kita boleh ambil 5, 3 dan 3 di sini. So, 5, 3, 3. Jadi, 5, 3, 3 kita letakkan di belakang dia. Jadi, RG, bacaan penuh dia ialah RG 314 533. Dia gitu. Itu rujukan grade 6 angka untuk yang spesifiknya. Macam boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh, bagus Pravin. Yang lain-lain boleh faham tak? Kalau tak faham boleh tanya. Boleh dia? Zahra Syasmin boleh? Zahra Sofia? Boleh Okey, baik, bagus. So, inilah yang dikatakan sebagai rujukan grade 4 angka dan juga rujukan grade 6 angka. So, kita dah nampak kedua-dua itu ya. Perbezaannya ketara sekali. Iaitu kalau rujukan grade 4 angka untuk satu kawasan yang besar dan juga dia hanya menggunakan 2 nombor di hadapan bagi setiap kawasan. Tetapi kalau rujukan grade 6 angka, dia nak mencari betul-betul objek yang spesifik dan juga dia akan ambil kita kena bahagikan kepada 10 bahagian dan kita ambil 3 nombor daripada garisan timuran dan 3 nombor daripada garisan utaraan. So, itu cara dia. Harap-harap kamu boleh faham. Contohnya, kita lihat di sini. Contohnya membaca rujukan grade 4 angka. Baik,
langkah-langkah untuk membaca rujukan grade 4 angka, tentukan segi 4 grade bagi kedudukan kampung raya. So kita tengok baik, dia nak cari kampung raya. Jadi kita lihat di sini di mana kampung raya. Ini adalah nombor 1 ni, iaitu peta yang besar, dan di sini ada perkataan kampung raya. So kita ambil kotak ni. Kita ambil kotak ni dan kita keluarkan dia, dan kotak itu terletak di garisan timuran 31 hingga ke 32, dan garisan utaraan 53 hingga 54. Jadi daripada situ kita dapat tahu rujukan grade 4 angka kampung raya ialah RG3153. Itu kalau spesifiknya. Cara bagaimana untuk kita nak mencari rujukan grade 4 angka bagi sesuatu kawasan. Kalau 6 angka lain. Sebagai contoh 6 angka, kita ambil kawasan tu juga. Contohnya membaca rujukan grade 6 angka bagi kilang. So macam mana nak kira bagi kilang? Kita ambil kotak tu, kampung raya tu, kemudian kita akan bahagikan kepada untuk garisan timuran, kita akan bahagikan 31, 32 ni dengan 10 bahagian. Dan kemudian kita bahagikan yang garisan utaraan ni juga 10 bahagian di antara 53 dan 54 tu. So bila kita dah cari, barulah kita panjangkan, kita tengok kat mana kedudukan kilang tu, iaitu di 4 dan juga di 3 kat sini. So kita boleh ambil RG314-533. So itu step by step bagaimana untuk mencari rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. So far boleh faham tak? Boleh baik. Kalau begitu cikgu cuba tengok ada tak latihan kat sini. Latihan contohnya. Contoh latihan kat sini kita ambil rujukan grade 4 angka dulu. So berdasarkan ini kita tengok peta Kuala Sedili. Baik, jom kita buat sama-sama supaya kamu faham. Baik, kampung sawah. Dia kata nyatakan rujukan grade 4 angka bagi kampung sawah. Cuba bagi tahu cikgu, kampung sawah kat mana? Bagi tahu cikgu, kampung sawah kat mana? Kampung sawah dalam kotak mana tu? Dalam kotak yang mana? 6033. Bermakna di kotak yang ini kan? Di kotak yang ini. So macam mana nak baca rujukan grade 4 angka ni cikgu? Mula-mula kita tengok yang dekat bawah. So kampung sawah ini kotak dia dekat 60 dengan 61. Nak ambil yang mana satu? 60 ke 61? Nak ambil yang mana 60. Satu? Kita ambil 60 sebab kawasan ini, kawasan kampung sawah ini masih lagi di kawasan 60. Kalau 61 di sebelah sini. 61 dah sini. Lain. So salah. Jangan ambil 61. Ambil yang 60. Sebab 60 ini masih lagi kawasan dia sepanjang ini. So kampung sawah ini terletak di RG60, dan kemudian kalau kita tengok garisan utaraan dia dekat 33, 34. So kita nak ambil kat mana ni? 33 ke 34? Kita ambil 33. Ya, betul. Sebab kawasan ini masih lagi di bawah 33. 34 atas lagi. So jauh kawasan ini adalah kawasan 33. Jadi kita boleh letakkan di situ, iaitu rujukan grade dia ialah RG. Jangan lupa RG, kemudian 60, kemudian 33. So itu cara dia. RG6033. Baik, yang kedua kita nak cari ladang balau.
Mana pula ladang balau ni? Cuba bagi tahu. Ladang balau ni kat mana ni? Ladang balau rupanya kat sini, kat kotak ni. Dekat kotak ni, ladang balau. So, ladang balau. Kita tengok, okey, dia dekat mana? Dia dekat 63, 64. So, nak ambil yang mana? 63, betul. Jadi, kita ambil RG63. Kita ambil yang awal-awal. Kemudian, untuk garisan utaraan, kita ambil 31 ke 32? Kita ambil 31. So, jawapannya RG6331. See? Senang aja rupanya. Lah, itu je. Itu je lah. Tak susah pun. Jangan risau. InsyaAllah kalau belajar dengan cikgu, insyaAllah senang-senang aja. Kita akan tengok lah, senang je. Senang. Okey. Harap-harap boleh skor. Yes, Pravin. Okey, kita tengok pula berkaitan dengan rujukan grade 6 angka. Alamak, 6 angka lah. Okey, dia suruh cari balai polis. Mana balai polis ya? Kita tengok balai polis. Oh, dia tulis dengan tanda BP. Kalau kamu perhatikan, ada tanda BP. Bukan British Petroleum bukan stesen minyak. Ni BP. Okey, BP ini balai polis. So, dia suruh cari balai polis. Cikgu, kat mana ni cikgu? Okey, jangan risau. Mula-mula, apa yang kita kena buat, kita kena bahagikan kepada 10 bahagian. Okey, contohnya bermula daripada sini Kita ambil sini, okey, kosong kat sini, kosong. Kemudian 1, 2, terbalik lah pula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi, kita tahu bahawa balai polis ini kita ambil titik yang tengah-tengah. Kita ambil titik yang tengah-tengah di antara B dengan P ni titik yang tengah-tengah. So, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia dekat 6. Kita ambil kat sini, kita gariskan dia. Oh, 6. Jadi, kita take note kat situ bahawa okey, balai polis 63 kan. Kita ambil 63 dan juga 6. So, 6, 3, 6. Macam tu. Kemudian, kita buat pula garisan untuk garisan bagi garisan utaraan. So, bermula di sini kosong. Okey, kosong. Kemudian buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So, kita boleh anggarkan bahawa ini adalah terletak juga di mana? Iaitu di 6. So, kita take note benda tu, ini adalah 6. Kita nak ambil mana? 34 ke 33? Nak ambil 33 ke 34? Kita ambil 33. Jadi, 33 dan 6. Jadi, barulah kita letakkan jawapannya. Di mana? 636, 336 kan? Jadi, barulah kita letak jawapan balai polis, iaitu RG. RG. Okey, 636. Okey, 63. Apa pula G? 636 dan juga 336. Lain macam lah nombor. 636, 336. So, itu cara bagaimana untuk mencari RG 6 angka balai polis. Dan sekolah di pulau macam mana cikgu? Sekolah di pulau ni. Oh, sekolah di pulau yang ini. Nampak sekolah di pulau tu SEK. Sekolah di pulau ni, kampung pulau. So, kita nampak titik tu. Jangan buat di perkataan SEK tapi buat di titik. Di titik kat situ. Jadi, sama juga proses dia. Kita akan bahagikan kepada 10 kawasan, iaitu bermula dengan kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. So, kita ambil SEK ni, kemudian kita turunkan ke bawah.
plus minus. Okey, dia lebih kurang pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. So, kita ambil kat sini 64, 6. 646. Dan juga untuk kita buat bagi garisan utaraan iaitu 30 ke 31. So kita buat yang sama juga, iaitu bermula dengan 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9 dan 10. So kita anggarkan bahawa sekolah itu berada di 8. Jadi kita boleh anggarkan kat situ bahawa dia punya amount dia adalah 30 dan 8. So kita boleh ambil 646 dan juga 308. Jadi so dengan cara itu kita akan buat kat sini, iaitu dia punya rujukan dia RG. RG, kemudian 646 dan juga 308. So dapatlah rujukan grade 6 angka. Boleh faham semua? Boleh. Boleh, bagus Pravin. Yang lain-lain okey? Okey. Okey, baik. Bagus soalan Ain Zulaka. Cikgu, bagi grade 6 angka, jawapan ditetapkan pada satu sahaja atau berbeza-beza? Sebab kemungkinan murid akan kira berbeza sikit. Ya, sepatutnya dia punya range itu akan mungkin ada sedikit berbeza. Kadang-kadang kamu dapat 645, kadang-kadang dapat 307 atau 309. Sebenarnya dia masih boleh diterima lagi sebenarnya. Kalau guna pembaris untuk bahagikan, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, biasanya jawapan dia ada range. Mungkin 645, bukan 646, 645. Kemudian 307. Mungkin boleh diterima lagi. Okey. Jadi ini perlukan penelitian. So kamu perlu teliti satu-satu ya. Namun begitu jangan risau. Cara dia memang mudah sebenarnya. Cara dia mudah. Okey. Baik, so kita telah pun membuat latihan berkaitan dengan rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. Baik. Kita nak sambung berkaitan dengan kita nak tengok berkaitan dengan pandang darat. Pandang darat. Baik, pandang darat. Ini best juga sebenarnya ni. Pandang darat fizikal. Kita nak tengok ciri-ciri pandang darat fizikal dan juga ada pandang darat budaya. Okey, apa itu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya? Dia begini. Okey, seandainya kalau kamu pergi ke kawasan tu, dalam peta topografi, kalau kamu berdiri di kawasan itu, apa yang kamu pandang di kawasan darat itu? Apa yang ada? Itu maksud pandang darat. Kalau kamu pergi ke kawasan itu, kamu berdiri, kemudian kamu tengok, pandang darat sini ada. So pandang darat yang kamu tengok nanti terbahagi pada dua tau, iaitu ada ciri-ciri semula jadi. Maknanya semula jadi alam ciptaan Tuhan lah. Seperti apa? Pokok-pokok, sungai, kemudian juga ada bukit, ada gunung, ada pravin, ada diawidian. Itu ciri pandang darat fizikal tu. Sebab ciptaan Tuhan. Kan? So kalau kat situ itu pandang darat fizikal. Maknanya pandang darat ciptaan semula jadi ataupun ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, pandang darat budaya. Cikgu bukan budaya, cikgu juga adalah pandang darat fizikal kau. Baik. Pandang darat budaya. Kalau kamu berdiri kat situ, kamu nampak rumah, kamu nampak kilang, nampak jalan raya, kemudian nampak landasan kereta api. Itu kalau nampak kita kata benda-benda buatan manusia,
itu dipanggil pandang darat budaya. Kenapa dipanggil pandang darat budaya? Kerana buatan manusia. So, pandang darat ada dua. Pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Boleh faham? Boleh faham Jadi, alright. So, kita tengok. Okay. Semua perkara kat bumi ni ciptaan Tuhan sebab semuanya telah ditentukan. Ya, betul. Walaupun ciri pandang darat budaya itu juga atas izin Tuhan. Ya, betul. Baik. So kita lihat ciri-ciri pandang darat fizikal. Okey, ciri pandang darat fizikal ini merujuk kepada pelbagai ciri semula jadi. Seperti apa? Seperti bentuk muka bumi, saliran. Maknanya bentuk muka bumi apa tahu? Yang bukit bukau, tanah pamah, itu adalah kita kata ciri fizikal. Saliran tu maknanya sungai, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, but harus diingat sebenarnya perkataan semula jadi ni bagi cikgu lah, pada pendapat cikgu lah semula jadi ni tak sesuai tau. Sebab mana ada alam ni cipta secara semula jadi. Maknanya tiba-tiba jadi. Mana ada? Sebenarnya kita tahu iaitu semua tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Betul tak? Betul tak? Ciptaan Tuhan kan? Kan? Ya, jadi tak ada sebenarnya perkataan semula jadi ni. Tak ada sebenarnya perkataan semula jadi ni. Baik. Kita lihat ciri pandang darat fizikal. Contohnya apa cikgu? Contohnya belukar. Belukar tu maknanya hutan-hutan kecil. Hutan kecil tu juga adalah ciri semula jadi ataupun ciri kita kata sebagai ciptaan Tuhan. Ciri fizikal Kontur. Kontur juga adalah ciri fizikal. Sekejap. Korang dengar tak ada bunyi macam lumba race rumput kan? Okey. Cikgu kurangkan dia punya ni sebab biasanya dia orang sebelah ni, flat sebelah ni dia ada tengah fogging nyamuk. Fogging nyamuk ya. Jadi cikgu akan tukarkan kepada kejap. Baik, sekarang boleh dengar tak? Boleh dengar lagi tak? Ada dengar sikit lah. Ke tak dengar lagi? Baik. Maksud saya boleh. Dah tak dengar itu fogging lah tu. Baik. Bersilakan Ain. Baik, contoh-contoh ciri fizikal adalah seperti belukar. Belukar tu hutan-hutan yang kecil. Ya, hutan-hutan yang kecil. Kontur tu sebenarnya ialah garisan untuk menunjukkan ketinggian. Macam mana cikgu hilangkan suara? Macam ni cara dia. Lily nak tahu macam mana cikgu hilangkan suara tadi kan? Dia macam ni. Magnificent voice Kanama. Nampak tak? Magnificent voice Lakama. Nampak? Pengaruh Harry Potter betul. Baik. So, tu contoh. Kantor tengok Harry Potter. Dulu. Dulu ya. Betul-betul lah. Cikgu minat. Yang minat Harry Potter. So Lily tanya betul-betul lah. Sebenarnya dekat Zoom, kat Zoom ni dia ada satu yang dipanggil kita kata jap. Sian Lily. Baik, sian Lily ya. Kejap. Sebenarnya dekat Zoom chat ni dia ada satu dipanggil sebelah kiri tu dipanggil original sound. Kalau cikgu onkan original sound tu jadi macam ni tau. Dengar tak suara cikgu? Ini original sound. Dia akan ada bunyi macam daripada luar, ada bunyi macam kipas, ada bunyi macam dia punya bunyi anjing kat luar pun ada. Lain kan? Dia lain. Ini cikgu onkan original sound. But then kalau untuk kurangkan bising, cikgu offkan original sound dia jadi macam ni. Sekarang boleh dengar tak? Lain tak? Lain kan?
So sekarang cikgu dah off kan origin. Dia macam auto tune. Ya, macam auto tune. Untuk orang-orang yang nyanyi syumbang tu kan. Dia kena pakai auto tune lah. Kan? Kalau orang tu nyanyi tak syumbang, dia tak adalah pakai auto tune. Okey, baik. So jom. Okey, baik. Cikgu kena explain kontur ni. Kontur ni sebenarnya garisan-garisan yang menunjukkan ketinggian. Biasanya kontur ni menunjukkan bukit. Dia menunjukkan bukit. Kan? Mungkin sebenarnya korang mungkin tak perasan, tapi zaman cikgu dulu geografi dia ajar tau macam mana nak bina bukit daripada kontur ni. Korang nak tengok tak? Macam mana kita bina bukit daripada garisan kontur ni. Nak Okey. So contohnya, jom kita tengok Contoh kita ambil garisan kontur ni garisan kontur ni. Kalau kamu nampak garisan kontur ni, dulu apa yang kita buat iaitu kita akan bina garisan macam ni tau. Katakan di garisan kontur, kemudian kita akan buat garisan seperti ini. Garisan seperti ini. Kemudian kita akan tandakan yang ini mungkin kita kata sebagai 10, 20, 30, 40, 50 meter. 50 meter macam tu. Jadi kita akan buat ikut garisan dia. Tapi ini tinggi sangat ni. Dia tak boleh buat kat sini, dia kena buat kat bawah. Sekejap. Dia kena buat kat bawah. Dekat mana? Dekat sini. Dia begini dan begini. Kemudian kita akan buat 10, 20, 30, 40, 50. Let's say lah 50. Let's say 50 So cikgu nak bina bukit ni daripada garisan kontur. Caranya bagaimana cikgu? Let's say katakan ni 10. 10, 20, 30, 40, 50 10. Kemudian yang atas ni adalah 20. Kemudian di atas lagi adalah 30. 40 dan 50. Baik. So, garisan kontur ni biasanya kalau dia keliling tu dia adalah dengan nilai yang sama. Contohnya, kalau katakan garisan luar ni dia akan tulis apa tahu? Ini 30 meter. 30 meter contoh. 30 meter. Yang dalam ni garisan ini adalah 40 meter. Dan yang dalam yang kecil ni adalah 50 meter. So biasanya dia dah tanda macam tu tau. Dia dah tanda macam tu. So kita akan buat apa? Kita akan gariskan sahaja. Sebagai contoh macam ni. Contohnya macam ni katakan di sini kita tengok ini garisan apa? Garisan kita akan buat satu garisan untuk ke rata rentas dia begini. Kemudian kita tahu yang ini luar ini garisan 30 meter. So kita ambil ni, kita akan letakkan dekat 30 meter. Kemudian yang di dalam ini, yang ini adalah 40 meter. So kita akan ambil kat sini 40 meter. Kemudian yang ini 50 meter. So kita akan tanda kat 50 meter. Macam ni. Yang ini 50 meter juga. So kita buat begini. Kemudian yang ini 40 meter. Okey Pravin. 40 meter. Dan yang ini adalah 30 meter. So kita buat begini. Jadi dengan itu kita akan sambungkan dia daripada bawah. Kita akan sambung dia begini tau. Dia begini. Nampak tak? Bermakna inilah dia bentuk gunung atau bukit yang kalau kamu tengok dia berdiri, kalau kamu berdiri macam ni. Kalau kamu berdiri macam ni kan, oh inilah gunung dia. Inilah gunung dia. Kalau kamu berdiri kamu nampak, oh inilah bukit dia, inilah gunung dia. Inilah rupanya daripada darat. Kalau daripada atas garisan kontur, itu daripada pandangan helikopter. Kamu tengok ke bawah. Oh, begitu. Nampak tak? So inilah cara bagaimana kita bina bukit daripada kontur. Maknanya semakin dia kecil-kecil ke bawah, maknanya semakin tinggi. Semakin tinggi. So agak-agaknya boleh faham tak korang ni? Boleh faham tak agak-agaknya? Inilah bentuk bumi, gunung atau bukit daripada garisan kontur tu. Itulah dia cara-cara dia.
bagaimana nak bina bukit atau gunung daripada garisan kontur ini. Okey. Baik. So, kontur sebenarnya adalah bukit dan dia adalah kita kata sebagai ciri fizikal. Okey, selain daripada itu, kita tahu ciri fizikal yang lain adalah seperti tasik, kemudian sungai dan juga rumput. Dan yang ini kalau macam awan ni, ini bukan awan ya. Ini hutan. Ini hutan ya. Dan kemudian paya nipah. Paya nipah, paya bakau. Baik, kawasan paya sebenarnya adalah kawasan yang ditenggelami air. Ditenggelami air, tapi ada pokok-pokok kat situ. Kalau paya nipah, maknanya kawasan tu ditenggelami air, tapi ada pokok-pokok nipah. Pokok nipah. Dan kalau paya bakau, kawasan tu ditenggelami air, tapi ada banyak pokok-pokok bakau. Jadi itu perbezaan paya nipah dan paya bakau. Dan kedua-dua paya ni sebenarnya bermaksud air dia bertakung. Air dia tidak bergerak. Itu dipanggil paya. Okey. Kemudian kalau nama dia TG maknanya tanjung. Tanjung tu adalah ciri fizikal, dan juga BT pendekkan untuk bukit. Juga ini adalah ciri fizikal. Manakala kalau ciri budaya segala-gala yang berkaitan dengan buatan manusia. Jalan raya, jambatan, jamban pun buatan manusia. Jamban pun buatan manusia. Jalan kereta api, okay, dan juga getah, okay, dan juga masjid, okay, kelapa sawit. Ini selalu pelajar keliru. Cikgu, kenapa kelapa sawit dan getah ini dikatakan ciri budaya? Kenapa tak dipanggil ciri semula jadi ataupun ciri fizikal? Kerana, okey. Ini korang kena clear. Kerana, okey, getah, kelapa sawit, padi sawah, ini semua ditanam oleh manusia. Kalau manusia tak tanam kat situ, dia tak ada kat situ. So, bila manusia yang tanam, bermakna itu ciri budaya. Boleh faham? Walaupun kamu kata, tapi cikgu, getah, kelapa sawit, padi sawah ni semua adalah ciptaan Tuhan. Memang betul ciptaan Tuhan. Tapi siapa yang tanam kat situ? Yang tanam kat situ manusia. Maka, itu sebab getah, kelapa sawit dan padi sawah ciri budaya. Okey. Jadi korang jangan keliru ya. Kemudian, kuil dan juga tokong serta gereja, ini adalah simbol-simbol rumah ibadat, juga adalah ciri budaya. Nampak tak? Ciri budaya itu merujuk apa tahu? Iaitu ciri buatan manusia. Seperti penggunaan tanah untuk pertanian, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial, pengangkutan dan juga perhubungan. Itu semua adalah ciri-ciri budaya. So, pada satu peta topografi mesti ada kedua-dua ini. Ciri pandang darat fizikal, pandang darat budaya. So, cikgu, saya pernah tanam rumput. Ciri budaya fizikal atau budaya? Sebenarnya dia adalah ciri budaya. Sebab apa? Sebab Ain Zulaika yang tanam. Ain Zulaika yang tanam. Kalau Ain Zulaika menanam Pravin, bermakna Pravin itu adalah ciri budaya. Pravin itu ciri budaya sebab dia tanam. Tapi kalau Pravin itu tanam diri sendiri, maka Pravin akan jadi ciri fizikal. Sebab dia tanam sendiri. Contoh. Taklah contoh. Mana ada orang tanam orang? Kecuali kalau dah meninggal dunia. Apalah korang ni? Gurau. Contoh. Baik. Pravin tu nama pokok cikgu buat. Kalau cikgu buat pokok lah kan, cikgu tanam pokok, cikgu tak akan namakan pokok tu dengan Pravin. Takkan buatnya nama Pravin. Macam pelik je nanti. Memang pelik, cikgu.
Okey. Ya, memang pelik nanti. Ada pokok. Ni pokok apa ni? Pokok Pravin. Ni pokok Sulaiman. Tapi Sulaiman tak ada pokok Sulaiman ada binatang. Nama dia Tapak Sulaiman. Ah, ah, Tapak Sulaiman tu memang ada. Ayub. Okey. Baik. Semua boleh saya. Taklah bergurau semua. Okey, jom. Okey. Kadang-kadang, ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan Contohnya macam ni. Ciri pandang darat fizikal tanah pamah. Tetapi pandang darat budaya yang akan diwujudkan oleh manusia adalah seperti apa? Seperti kalau tanah pamah, manusia akan buat apa? Tanam padi sawah, nenas, buat jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang, rumah, sekolah, hospital, tempat ibadat. So ini semua dia menjadi ciri budaya. Padahal ciri asal dia ialah ciri fizikal tanah pamah. Begitu juga tanah beralun. Kamu tahu tanah beralun? Tanah beralun ni maknanya dia bukit bukau. Itu dipanggil beralun. Berbukit bukau. Jadi, kalau tanah yang beralun, berbukit bukau, apakah yang sesuai? Ciri pandang darat budaya dia ialah tanaman getah dan kelapa sawit serta pertempatan iaitu rumah. Rumah pun ada juga di kawasan yang berbukit bukau. Tapi kalau tanah tinggi biasanya orang tanam dengan tanaman teh dan sayur-sayuran, hawa sederhana. Tanah tinggi ni contoh macam Cameron Highland, Genting Highland. So, diorang akan buat tanaman teh dan sayur-sayuran, hawa sederhana. Betul Sulaiman, teh. Tanaman teh. Betul Sulaiman. Bukan teh. Apa ni Man? Tak faham. Ejaan sama. T-E-H, T-A-H. Teh. Betul lah. Okay. Teh. Ya betul lah teh. Italing. Italing teh lah. Teh. Italing okay. Aduh. Okay. Okay. Dan tanah tinggi memang saya sabar. Tanah tinggi, tanaman teh dan sayur-sayuran. Pelancongan iaitu kemudahan penginapan iaitu homestay dan juga hotel-hotel serta empangan. Ini untuk di tanah tinggi. Dah. Jangan gaduh pasal teh ke kan. Memang sebutan dia memang teh. Jadi jangan gaduh pasal hal tu. Jom kita teruskan. Pinggir laut. Kalau kawasan pinggir laut itu pandang darat fizikal, pinggir laut, tepi laut. Tetapi pandang darat budaya manusia buat apa? Pertempatan untuk nelayan, pelabuhan, tempat berkelah di pantai yang indah. Pernah dengar lagu tu? Bermacam acara di Kupa. Pernah dengar? Rasanya lagu tu lagu sekolah rendah dulu. Kan? So dan satu lagi iaitu jeti. Satu lagi tempat berkelah dan jeti. Jeti ni maknanya tempat-tempat untuk kapal-kapal berlabuh. Tempat letak kapal-kapal Dan seterusnya saliran. Saliran ni maknanya sumber-sumber air. Contohnya sungai Tasik. Bila ada sungai, maka manusia akan buat pipe saliran air. Kemudian manusia juga akan buat jeti dan juga pangkalan bot. Tempat-tempat bot untuk berlabuh. Dan kalau ada tumbuh-tumbuhan semula jadi, contohnya kayu-kayu balak. Tumbuhan semula jadi di kawasan hutan ada kayu balak, itu maknanya pandang darat fizikal. Tapi manusia akan buat apa? Pembalakan, pertempatan. Pembalakan. Siap ada camp. Betul. Dan laluan untuk pejalan kaki. Memang ada. Untuk pembalakan. So, itulah fungsi-fungsi yang berkait rapat dengan kita kata pandang darat
pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey. Ada soalan sebelum kita tengok peta topografi ni? Tak ada cikgu. Okey. Florin kata tak ada. Ya. Oops, yang lain-lain ada tak? Bukan. Bukan. Sebenarnya kem pembalakan ni dia tak ajar kita cara membalak. Sebenarnya kem pembalakan ini iaitu untuk dikumpulkan kayu-kayu balak serta juga pekerja-pekerja di kawasan pembalakan itu. Itu dipanggil kem pembalakan. Boleh faham okey. Contohnya, jom kita tengok kat sini. Peta batu karang. Peta batu karang. Dia tanya apa tahu? Okey, sila senaraikan ciri pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Ush, nama kampung ni lain macam lah Nama kampung ni lain macam. Kampung Jujur. Wah, Kampung Honest. Kampung Selesa. Kampung Bangau. Kampung Hijau Kuda. Ush, ingatkan mak kau hijau je. Rupanya kuda pun hijau. Ada juga kuda hijau je. Mak ai. Okey. Confirm modern rumah-rumah kat situ. Oh ya ke? Kampung Hijau Kuda. Okey. Kampung Selesa. Oh, selesa sangat dia. Kampung Selesa benar rupanya ya. Dan juga Kampung Batu Kayu. Ni confuse sikit ni. Ini kampung ni confuse. Batu ke kayu? Dia confuse. Kampung ni batu ke kayu? Dia confuse Cikgu, sikit. dua-dua lah cikgu. Ada batu, ada kayu. Ada batu, ada kayu. Dia macam ni lah kan. Macam siput babi. Kemudian juga macam burung unta. Dia confuse. Burung unta confuse. Aku ni burung ke unta? Tu satu. Ataupun siput babi. Dia confuse juga tu. Siput ke babi? Satu lagi kalau ada binatang yang confuse. 3. Burung raja udang. Burung raja udang. Kita tahu kan burung raja udang. Lagi confuse. Dia lagi confuse. Aku ni burung ke? Aku ni raja ke? Aku ni udang? Mana satu? Harimau bintang. Dia confuse harimau ke bintang ya. Jadi itu binatang-binatang yang confuse sebenarnya ya. Lipas tak confuse tapi lipas marah. Lipas tak confuse tapi lipas marah. Kenapa kau panggil dia babi? Padahal dia lipas. Ni kan? Dia marah tu. Aduh. Okey. Baik. Itulah masalah kita ya. Faham faham. Kesian dia. Okey. Sudah-sudahlah tu ya. Ada bahasa Melayu ni pelik-pelik. Tak payah kesian. Okey. Baik, kita pijak je. Yelah, kita pijak. Baru nampak lagi nak pijak benda. Okey, baik. Kita tengok. Okey, tanah pamah dengan tanah beralun. Tanah pamah. Okey, kalau kita tengok kat sini, tanah pamah tu maknanya tanah-tanah yang rata. Macam mana nak tahu beza tanah rata, tanah pamah dengan tanah beralun, cikgu? Senang je. Dia macam ni Kalau kamu lihat adanya kalau kita lihat di sini Okey, kalau kamu lihat adanya kontur, nampak tak kontur-kontur ni? Garisan-garisan kontur warna coklat tu. Kalau ada garisan kontur-kontur ni, itu tanah beralun. Kalau garisan kontur-kontur ni, ini tanah beralun. Tapi kalau tanah yang tak ada kontur, itu dipanggil tanah pamah. Itu je, senang nak faham. Oh, maknanya kalau garisan kontur ni, maknanya tanah dia beralun dan berbukit-bukit. Kalau satu kontur je tanah tinggi kat cikgu. Okey, yang ini, maknanya kalau kamu lihat kadang-kadang ada yang nipis, ada line yang tebal macam ni kan. Kalau tebal tu maknanya itu bukit. Maknanya itu kawasan di puncak bukit. Ni puncak bukit ya. Seperti ini, itu puncak bukit. Okey. Tapi kalau di kawasan tu dia lengkung yang besar, itu maknanya tanah tu dia naik, dia turun macam tu. Okey. Jadi inilah kontur bermakna sebelah kanan tu tanah yang beralun, kawasan-kawasan yang ada kontur, dan kawasan yang tak ada kontur ini adalah tanah pamah. Senang nak ingat.
Senang nak faham. Oh macam tu, ya macam tu. Ya, yang kotak kecil-kecil hitam tu itu rumah, betul. Yang kotak hitam kecil-kecil ni ini rumah ya, bukan jerawat. Bukan jerawat. Ini ini adalah ya, banyak gila memanglah. Banyak gila. Risau. Ya betul. Banyak ni rumah. Ya betul. Banyak rumah. Okey. Kemudian yang putus-putus ini jerawat berkelompok. Okey. Dan yang putus-putus ni tak banyak macam KL lah. KL lagilah banyak penuh. Yang putus-putus ni ini adalah kawasan padi sawah. Okey, putus-putus ni kawasan padi sawah. Yang hijau-hijau ini adalah getah. Okey, itu adalah getah. Dan kemudian kalau kamu lihat apa lagi? Okey, ni ada simbol-simbol seperti PP, iaitu pejabat pos. Kemudian ada BP, balai polis. SEK, sekolah. Jadi itu bermakna adanya kegiatan manusia di kawasan itu. Okey. Baik, inilah contohnya. Ya, Sungai Timah. Timah tu bukan nama orang. Timah tu BJ Timah. Sejenis logam. Asal sebut Timah je nama orang. Itu Fatimah. Okey. Jadi ini Timah tu nama logam. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey. Baik, kita nak sambung lagi namun kita tak berkesempatan untuk sambung. Okey, insya-Allah pada next class, pada hari Ahad ni kita ada Ahad ni kita ada kelas untuk geografi tingkatan 2 pukul 4 petang. So kita jumpa lagi pukul 4 petang. Alah, dah habis dah. Ya. Yeah. Okey, kita jumpa lagi. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Baik, cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, jumpa lagi. Bye. Sama-sama.